Baik, lagi sekali Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali ke YouTube XM Malaysia bersama saya Imran Zalani. Jadi pada video kali ini kita akan bincangkan satu aset yang menarik yang juga kita boleh dagangkan di dalam pasaran kewangan, iaitu aset derivatif CFD. Jadi dalam pasaran kewangan kita ada macam-macam aset yang kita boleh pilih untuk kita dagangkan, seperti pasaran saham, pasaran bond, pasaran mata wang dan juga pasaran komoditi. Tapi ada satu kelas yang juga boleh didagangkan, iaitu kelas aset derivatif. Jadi aset derivatif ni sebenarnya dengan sendirinya adalah bukan aset. Kenapa? Kerana ia adalah sebenarnya sebuah kontrak. Di mana kontrak ini mendapat nilainya daripada aset-aset yang disandarkan. Jadi aset sandaran ni kita boleh pilih daripada mana-manalah jenis aset-aset yang kita ada di dalam pasaran kewangan. Daripada aset saham, mata wang, komoditi, semuanya kita boleh gunakan menjadi aset sandaran untuk mana-mana kontrak derivatif. Jadi maknanya apa? Aset derivatif ni sebenarnya mengikut kepada pergerakan harga aset-aset tersebut. Dan inilah yang menyebabkan kontrak ini dengan sendirinya tak ada nilai, tapi disebabkan ia disandarkan kepada pergerakan harga aset-aset sandaran, ia ada nilai dan boleh didagangkan. Dan aset derivatif terbahagi kepada beberapa jenis. Kontrak niaga hadapan, futures, dan juga option. Dan juga yang kita akan bincangkan pada hari ini iaitu kontrak perbezaan ataupun CFD, contract for difference. Jadi fokus kita ialah berkenaan dengan kontrak perbezaan. Jadi apakah kontrak perbezaan ini ataupun CFD? Jadi CFD ialah sebenarnya kontrak persetujuan di mana perbezaan harga antara harga buka dan harga tutup akan dibayar dengan tunai. Ini adalah perjanjian antara dua pihak, biasanya antara pedagang dan juga broker yang menyediakan kontrak CFD. Jadi harga yang digunakan ataupun harga yang akan dirujuk ialah sebenarnya daripada harga aset sandaran. Dan disebabkan ini adalah kontrak jika anda memilih aset sandaran komoditi. Tapi kalau anda menggunakan CFD, anda tak perlu nak menerima hantaran fizikal sekiranya anda gagal nak menjual CFD semasa pasaran tutup. Berbeza kalau anda berdagang komoditi, anda tak dapat nak jual kontrak komoditi ini, anda terpaksa terima hantaran komoditi tersebut. Untuk CFD tak ada. Baik, jadi seterusnya bagaimanakah kontrak CFD ini berfungsi? Baik, jadi CFD ini seperti mana-mana aset derivatif mendapatkan nilainya daripada pergerakan harga aset sandaran. Jadi pedagang sebenarnya menggunakan kontrak CFD untuk mengambil peluang pergerakan harga, sama ada harga naik ataupun harga turun untuk sesuatu aset sandaran. Jadi jika ada pedagang yang menjangkakan harga aset ini akan naik, pedagang boleh buka kontrak CFD beli untuk aset sandaran tersebut. Sebaliknya, pedagang yang menjangkakan harga aset ini akan turun, pedagang ini boleh membuka CFD jual untuk pergerakan harga aset sandaran tersebut. Jadi kita pergi mendalam sikit. Apa yang berlaku semasa kita membuka kontrak CFD? Jadi simple saja sebenarnya. Pedagang buka posisi, kemudian perbezaan antara harga beli dan harga jual kemudiannya dikira, dan perbezaan harga ini, sama ada untung ataupun rugi, akan diselesaikan secara tunai melalui akaun broker pedagang tersebut. Jadi ini adalah perjanjian antara dua pihak, pedagang dan pengeluar CFD. Biasanya broker lah. Kalau pedagang menghasilkan keuntungan, broker akan membayar kepada pedagang. Kalau sebaliknya, dagang kerugian akan tolak daripada deposit, ataupun tolak daripada modal dagangan. Seterusnya persoalan, kenapa kita nak gunakan CFD berbanding dengan kita direct membeli aset-aset seperti biasa? Jadi ada dua kelebihan menggunakan CFD. Yang pertama ialah dengan menggunakan CFD, kita dapat menggunakan leverage. Kita menggandakan potensi keuntungan, tetapi hati-hati, pada masa yang sama kita juga menggandakan potensi kerugian. Nombor dua, kita boleh berdagang dua hala. Apa maknanya? Kita boleh berdagang semasa pasaran sedang bullish. Kita buka posisi beli CFD.
Sebaliknya, pasaran sedang jatuh, bearish. Kita juga masih boleh berdagang. Kita buka posisi jual CFD untuk menghasilkan keuntungan pada mana-mana fasa ekonomi. Jadi, kesimpulannya sebagai seorang pedagang, sangat bermanfaat untuk kita mempelbagaikan senjata kita untuk kita menghasilkan keuntungan di dalam pasaran kewangan. Lagi banyak senjata kita, maka lagi banyaklah peluang dagangan yang kita boleh kesan di dalam pasaran kewangan.